Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan baik dan sihat. Sebelum ini kamu telah mempelajari mengenai maksud peta topografi, membezakan garisan timuran dan utaraan, mengetahui cara membaca rujukan grid 4 angka dan membaca rujukan grid 6 angka. Ini merupakan gambar peta topografi. Jika sebelum ini kamu tidak dapat memahami dan tidak dapat mentafsirkan peta topografi tersebut, maka pada hari ini cikgu akan pastikan kamu semua dapat membuat tafsiran ke atas peta tersebut. Pada hari ini kamu akan belajar dua perkara, iaitu 2.4 ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya, dan 2.5 iaitu mentafsir peta topografi. Kamu semua boleh buka buku teks masing-masing, iaitu muka surat 23. Pada hari ini kamu akan belajar subtopik 2.4 iaitu ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Pandang darat fizikal dan pandang darat budaya merupakan dua perkara yang berbeza. Pandang darat fizikal merujuk kepada pelbagai ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi, saliran dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Manakala pandang darat budaya pula merujuk kepada ciri buatan manusia seperti guna tanah, kegiatan ekonomi penduduk, pertempatan, kemudahan sosial serta pengangkutan dan perhubungan. Mari kita lihat contoh bagi ciri pandang darat fizikal. Ciri pandang darat fizikal adalah belukar, kontur, tasik, sungai, rumput, hutan, paya nipah, paya bakau, tanjung, bukit. Jika kamu lihat simbol-simbol tersebut dalam peta topografi, kamu kena ingat bahawa ia merupakan ciri pandang darat fizikal iaitu alam semula jadi. Seterusnya, ayuh kita beralih pula kepada ciri pandang darat budaya. Contoh bagi ciri pandang darat budaya adalah jalan raya, jambatan, jalan kereta api, getah, masjid, kelapa sawit, kuil, padi sawah, tokong dan gereja. Begitu juga dengan simbol-simbol ini. Jika kamu jumpa simbol-simbol tersebut dalam peta topografi, kamu harus ingat bahawa ia merupakan ciri pandang darat budaya iaitu hasil binaan manusia. Seterusnya kita beralih pula kepada muka surat 24. Pada umumnya, ciri pandang darat fizikal akan mempengaruhi kewujudan ciri pandang darat budaya di suatu kawasan. Okey, kita lihat rajah di bawah untuk memahami saling kaitan tersebut. Ciri pandang darat budaya yang diwujudkan di kawasan Tanah Pamah adalah kegiatan pertanian seperti tanaman padi sawah, nanas, manakala pengangkutan juga, seperti jalan raya, jalan kereta api, lapangan terbang. Seterusnya pertempatan seperti rumah, kediaman dan kemudahan sosial seperti sekolah, hospital, tempat ibadat dan sebagainya. Okey, kita beralih pula kepada ciri pandang darat fizikal bagi tanah beralun. Apa yang dibina di kawasan tanah beralun adalah kawasan pertanian seperti tanaman getah dan kelapa sawit. Dan juga di tanah beralun juga ada pertempatan seperti rumah kediaman. Seterusnya, bagi ciri pandang darat fizikal tanah tinggi, apa yang dibina di kawasan tanah tinggi, kita juga boleh bina pertanian seperti tanaman teh dan sayur-sayuran hawa sederhana seperti di Cameron Highland. Seterusnya, pelancongan seperti kemudahan penginapan. Seterusnya, kuasa hidroelektrik seperti empangan. Kemudian kita beralih pula kepada ciri pandang darat fizikal pinggir laut. Apa yang boleh dibina di kawasan pinggir laut adalah kawasan perikanan, iaitu pertempatan nelayan dan pelabuhan. Seterusnya boleh juga pelancongan, iaitu seperti tempat berkelah dan jeti. Okey, seterusnya kita masuk kepada ciri pandang darat fizikal saliran. Di kawasan saliran kita boleh bina sumber air, iaitu paip saluran air dan pengangkutan seperti jeti dan pangkal labut. Seterusnya, bagi ciri pandang darat fizikal tumbuhan semula jadi, kita boleh bina kem pembalakan dan pertempatan
Seterusnya pelancongan, iaitu boleh buat laluan penjalan kaki. Itulah merupakan hubungan kait antara pandan dadak fizikal dengan pandan dadak budaya. Seterusnya kamu boleh buka muka surat 26. Kita akan masuk kepada bahagian mentafsir peta topografi. Okey, tujuan kita mentafsir peta topografi adalah untuk mengenal pasti dan menghubungkaitkan ciri pandan dadak fizikal dengan ciri pandan dadak budaya. Selain itu, melalui peta tersebut kita dapat menentukan taburan penduduk, kedudukan dan pola pertempatan. Seterusnya kamu boleh buka muka surat 27. Okey, jika kita hendak melakukan sesuatu perkara, ada langkah-langkah tertentu yang perlu kita buat. Sebagai contohnya, jika kita ingin memasak nasi, perkara pertama yang kita lakukan adalah mengambil beras, kemudian membasuh beras tersebut, isi air secukupnya dan akhir sekali barulah ia dapat dimasak. Begitu juga dengan keadaan ini, jika kita ingin mentafsir peta topografi dengan betul, kita harus tahu langkah-langkah untuk melakukannya. Okey, yang pertama adalah kamu perhatikan peta secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Yang kedua, kamu mestilah kenal pasti ciri pandan dadak fizikal dan ciri pandan dadak budaya yang terdapat dalam peta. Kemudian yang ketiga, kamu mestilah mengaitkan ciri pandan dadak fizikal dengan ciri pandan dadak budaya tersebut. Akhir sekali, tafsirkan peta topografi tersebut dengan menggunakan maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta. Okey, ini merupakan contoh tafsiran peta topografi. Ini merupakan contoh tafsiran bagi peta yang di muka surat sebelah, iaitu muka surat 26, iaitu peta jetih. Okey, penenggalan yang pertama. Peta topografi menunjukkan kawasan jetih. Ciri pandan dadak fizikal yang terdapat di kawasan peta ialah sungai, hutan dan payan nipah. Manakala ciri pandan dadak budaya di kawasan peta pula adalah terdiri daripada jalan raya, ladang getah, sawah padi, pertempatan jambatan, pejabat daerah, sekolah, pejabat pos dan balai polis. Okey, penenggalan yang kedua pula, kamu boleh cakap, sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri daripada kawasan tanah pamah yang rata, kecuali di sebelah barat dayanya yang merupakan kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah pamah digunakan untuk pertempatan, pengangkutan dan pertanian, manakala kawasan tanah beralun yang bersaliran baik pula digunakan untuk penanaman getah. Saliran utama ialah Sungai Neren. Okey, penenggalan yang ketiga, kamu boleh cakap, berdasarkan peta, kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian. Tanaman yang diusahakan ialah padi sawah dan getah. Padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai dan tanah pamah seperti di sekitar kampung sawah dan kampung gelang. Tanaman getah pula diusahakan di kawasan kaki bukit dan tanah pamah secara kebun kecil dan ladang. Misalnya, ladang Bukit Oh. Okey, penenggalan yang terakhir. Pekan Jabir menjadi kawasan tumpuan penduduk dan mempunyai pola pertempatan berpusat. Kawasan ini mempunyai kemudahan sosial seperti sekolah, klinik, balai polis dan pejabat pos. Pertempatan berkelompok terdapat di Ladang Baharu. Pertempatan berjajar pula terdapat di kawasan Segi Empat Grid 6605. Okey, itu merupakan contoh tafsiran bagi peta jetih. Kamu boleh rujuk contoh tafsiran ini untuk membuat tafsiran peta-peta yang lain. Sekian saja untuk kelas hari ini. Jumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Terima kasih kerana berjaya mengikuti kelas geografi pada hari ini dengan jayanya. Sekian, terima kasih.